dekat klien. Berdebar tu bila dengar rekod. Okay. Benda ni juga yang saya share dekat klien lah. Okay. Maksudnya klien bila kita dah daripada first time kita approach kan, kita akan minta untuk set Zoom lah, untuk set appointment kan. So kita akan tanya, okay boleh tak saya nak share by Zoom. Semua kata okay, sekian tarikh. Okay. Bila waktu Zoom tu saya akan tanyalah. Okay, first kali, okay, masih sebab ni kan luangkan masa. Jadi sebelum ni cik ada nak tanya kan berkaitan dengan hibah. Okay, so saya akan tanya dulu lah. Ya, hibah sebelum ni pernah tak ada siapa-siapa explain pasal hibah? Ni tanya soalan ni sekadar basa-basi lah, dan kita pun nak tahu, kita nak screening dia punya kefahaman pasal hibah tu sendiri. So dia akan cerita lah hibah ni apa benda semua kan. So kita pun kita ya-yakan dia dulu. Kita kata okay, sebenarnya dia kata kat dia okay, hibah ni kalau dari segi bahasanya, hibah ni maksud dia hadiah. Kan? Allah. Hibah ni maksudnya hadiah. Okey. Itu dari segi bahasa lah. Dan kalau kita belajar waktu sekolah pun, dia ada maksud dari segi bahasa dan satu lagi maksud dari segi istilah. Okey, jadi maksud dari segi istilah ni, hibah tu maksudnya pemberian duit. Pemberian duit lah. Dalam istilah takaful ni, pemberian duit yang diberikan oleh pemberi dan diterima semasa meninggal. Maksudnya diberi, boleh azan ni? Jadi teruskan lah. Diberi semasa hidup dan diterima selepas meninggal. Okay, maksudnya sebab tu yang kita katakan hibah ni adalah hibah bersyarat. Hibah bersyarat maksudnya syarat dia, apa syarat dia? Okay, syarat ni orang nak tahu syarat apa? Okay, maksudnya penerima tak? Pemberi kepada penerima kan. Kalau macam mana-mana samalah macam konsep hadiah lah, kita nak bagi dekat siapa-siapa pun boleh, tak perlu pun ada akad, sebabkan hadiah kan, kita bagi hadiah tak perlu dengan ini saya memberi kepada awak, dengan ini saya menerima, tak ada, sebab nama pun hibah dan nama pun hadiah kan. Okay, so tapi syarat dia apa? Syarat dekat sini dia ada wakil lah, maksudnya sebagai company kan, kita wakil orang tengah, dan wakil ni lah yang prudential mainkan peranan. Maksudnya pemberi dia serahkan kepada wakil dan wakil perlu serahkan kepada penerima, dan syaratnya adalah cuma ada ni lah, meninggal lah syarat dia. Okey, kalau kata tak meninggal, so apa pendapat? Okey, yang ni kan sama juga dengan basic sum cover kan. So basic sum cover ni maksudnya wakil ni akan bagi kepada pemberi sebagai waktu TPD lah. Okey, tu simple maksudnya. Okey. Dan sebelum tu saya akan cerita dulu lah dekat klien. Okey, sebelum saya pergi masuk detail lagi ke dalam hibah ni, apa function hibah kan, apa kegunaan dia, lepas tu macam mana proses pengurusan wang selepas meninggal. Sebelum tu saya nak cerita, saya akan tanya dia lah apa dream semula kan. So dia akan cerita lah dia nak kumpul duit semula tu kan. Okay, so saya akan tanya dia dream tu sebab kita nak tahu apa yang dia nak. Sebab selain daripada contoh orang tanya kita hibah, kita kena fact find dia as if dia nak ambil semua produk dengan kita. Jangan offer hibah saja kan. Jadi maksudnya kalau orang nak datang kat kita, jangan bagi satu mata kain saja, bagi 4 ke 5 ke macam tu. Okay, jadi sebab kita nak fact find je, so dia akan cakap dream dia bla bla bla. Okay, saya faham awak punya dream. Okay, terima kasih. So tapi sebenarnya sebelum you nak kejar you punya dream, sebelum tu kan you kena prepare you punya fear. Sebab fear ni dia akan datang kepada kita. Maksudnya apa yang saya nak katakan tentang fear adalah, fear ni dia financial fear lah. Financial fear maksudnya dia melibatkan duit sejak you kecil sampai besar, dia memang melibatkan duit. So apa benda yang financial fear ni? Dalam life kita memang tak boleh lari daripada 4 benda. Tak boleh lari daripada 4 benda financial fear. Yang pertama life protection. Yang kedua medical. Yang ketiga retirement planning. Yang keempat education plan. Okey.
Yang ni memang mana-mana orang dekat mana-mana negara, mana-mana kawasan, memang dia akan kena tahu 4 benda ni. Dan dia kena cara pasal 4 benda ni. So, 4 benda ni, takaful, saya sebagai ejen takaful, saya boleh provide kepada awak. Dan awak kena, dan cik kena ingat lah, yang daripada 4 benda ni, 2 teratas ni memang awak kena, cik memang kena ambil dengan takaful je. Cik tak akan dapat kat tempat lain. Tapi untuk 2 yang bawah ni, takaful adalah salah satu option. Takaful salah satu option lah. Salah satu option. Maksudnya kalau katalah nak ambil dengan lain. Contoh nak simpan dekat unit trust, nak simpan dengan emas, nak simpan dengan saham dan terpulang. Yang 2 yang bawah, retirement planning dengan education terpulang kepada encik. Tapi kalau nak simpan dalam takaful, kami boleh tolong sebab kita ada produk aspirasi yang 3 dengan 4 ni. Tapi untuk pertama, yang kedua, life protection dengan medical protection, memang kena ambil dengan takaful. Tak boleh ambil dengan tempat lain. Sebab ambil dengan tempat lain tak sama dan kemungkinan tak ada pun. Sebab apa? Contoh, life protection. Kenapa kita katakan life protection ni? Sebab kalau katalah meninggal, kan? Bila kata meninggal, kalau you simpan dekat tempat lain, you simpan dekat bank, you simpan dekat unit trust lah, SB ke tempat mutual ke, ataupun you simpan dalam emas ke, bila you meninggal ataupun kata SP, benda ni semua bila you meninggal dia akan froze, beku, kan? Bila beku, dia nak cairkan, dia kena melalui proses mahkamah. Okey, you tahu tak, kalau nak dapatkan proses tarikh bicara, proses mahkamah ni pun tarikh bicara tau, bukan dapat keputusan lagi, nak tunggu tarikh bicara minimum 6 bulan. Minimum 6 bulan. Maksudnya kalau you nak tunggu tarikh, katalah sebab sebelum kita nak cerita 4 benda ni kan, mungkin kita dah cerita pasal financial pyramid kan. Kita cerita pasal financial pyramid kan. Bawah ni protection, investment, saving, investment, asset. So sebelum kita nak cerita lah, maksudnya kita dah fact find dia ada rumah, dia ada kereta, dia ada SB, kredit SP, dia ada bank, sama haji. Betul, takaful dia tak ada lagi tu. So ni fact find lah, antara benda yang kita fact find. Alright. So kita cakap dia, okay, macam cik beritahu saya sebelum ni, cik ada kredit SP, katalah ada 500,000. Dekat bank ada 1,000. Dekat unit trust ni ada 400,000. Okay, total semua katalah 1 juta. 1 juta ni kalau cik meninggal, kena bicara mahkamah. Maksudnya memang kena bagikan ikut faraid. So kalau faraid memang lalu mahkamah lah, dan nak tunggu tarikh mahkamah, kena tunggu 6 bulan. So sementara 6 bulan cik nak tunggu saja, dan sementara 6 bulan ni pun ada kos yang nak kena keluar, kos guaman nak kena keluar. Dan ada juga cas-cas lain lah kan. So benda-benda macam ni, kalau cik tak ada saving sendiri, takkan cik nak dapat mana duit tu. Contohlah kata sekarang ni, husband kan, katalah duit ni duit husband cik 1 juta ni. 1 juta ni katalah duit husband cik. Okay. Cik nak dapat 1 juta ni, cik kena tunggu lama. Dan ada juga yang sampai bertahun-tahun, 7 tahun, masih lagi tak settle. Sebab family tak sanggup untuk bayar kos guaman yang mahal, dan juga orang tak tahu proses. Okay. So dari situlah kita selit pasal yang kata ada 70 bilion harta orang Melayu, 70 bilion harta yang dibekukan semua tu kan. Okay. So daripada sini kita akan start masuk lah. So kita akan kata, that's why cik perlukan hibah. So hibah ni dia akan memudahkan lah. Dia akan sebagai dia kata duit emergency, duit segera untuk pengurusan faraid ni. Okay. Tu tak masuk dalam lagi cik. Ni saya baru intro lah. Okay, tu pasal life kan. Dan untuk medical ni pula. Okay, untuk medical ni intro tau. Bukan masuk hibah lagi. Intro. Okay. Untuk medical pula, dalam medical ni kita ada income protection yang berkaitan dengan critical illness lah. So kalau critical illness ni biasanya kalau saya last kali kan, lepas saya dah present konsep, masuk produk, application pada hibah tu buat quotation. So masa quotation tu saya akan masukkan sekali critical illness ni lah. So critical illness ni biasanya saya akan ambil crisis protector lah kan, sebab dia lagi mahal kan. Sebab dia lagi okey untuk klien lah. Okay. Yang kedua, panggil apa? Medical card. Betul, yang ketiga accident. So dah dalam medical ni dah ada 3 benda ni. Tapi kita letakkan income protection ni sebagai benda yang paling penting. Alright. Okay, so kalau katalah cik tak ambil takaful, so medical ni cik tak akan dapat kat tempat lain. Sebab apa yang ada dekat sini, yang cik dah ada ni,
semua tak boleh nak bagi medical protection. That's why cik kena cari ejen takaful. Dan saya ada kat depan cik sekarang ni, why not cik consider untuk ambil lah satu kan. Okay, now macam cik dah tanya sebelum ni, cik nak tahu pasal hibah. Okay, hibah tu mudah macam ni. Okay. Mudah macam ni. Katalah macam tadi kan, okay, husband, wife. Biasa saya akan cakap A ni abang lah, abang suami kan. B ni, tapi saya cakap lah, dah faham kan? A suami, Bini muda. tu bukan saya tu. Okay. Okay, A ni suami lah. Okay, katalah suami ni ada harta 1 juta. Okay, harta 1 juta. Ni harta lah kan. Harta. Dan dia buat hibah. Dia buat hibah 500k. Okay, buat hibah 500k. So, once bila A meninggal kan. Bila A meninggal 1 juta ni akan beku dan kena bagi ke faraid lah. Alright. Hibah akan dapat direct kepada B kalau meninggal, dan kalau TPD dapat kat A lah sebab A masih hidup. Okay. First kali kita kena ingat, once kita propose untuk buat hibah kan, pastikan coverage period, coverage term lama, paling lama sebolehnya 100 tahun lah. Tapi kalau dia kata 100 tahun tu lama sangat, pendekkan sikit 90. 90, 80, 70. Sebab kita buat hibah ni, function dia memang akan dapat. Contoh 500,000 ni confirm dapat. Kalau dia kata berapa cash value kalau saya hidup sampai 70, maksudnya dia rasa dia hidup lagi umur 70 tu. Faham tak? Kalau dia rasa dia hidup lagi umur 70, jangan ambil hibah. Buat retirement planning, buat eksplorasi. Sebab dia nak duit. Sekarang ni, duit 500,000 ni kita nak bagi kat family. Faham tak? Kita nak bagi family. So, maksudnya, by hook, by crook, you mati. Maksudnya, kalau dia kata, okay, umur 70 saya rasa hidup lagi. Sebab family saya memang panjang umur. 80 pun hidup lagi. Kalau kita awak ambil hibah 90 tahun lah. Faham tak? Maksudnya, kita cuba selama mungkin. That's why kita suggest hibah lah. Dan benda ni pun, nama pun life protection. Maksudnya, you die, I pay. Okay. So, hibah ni akan dapat kepada penama dan dapat kepada penama dan 100% legal, 100% legal, dan kalau fight kat mahkamah pun dengan dokumentasi yang lengkap, insyaAllah penama tu akan dapat lah kan. Okay, alright, so first kali dia akan, kita nak bagi awareness dekat isteri lah. Katalah prospek saya sekarang ni seorang isteri, dia nak ambil hibah, suami dia gaji besar, macam ni lah, suami dia yang ada harta 1 juta ni, hibah, dia nak ambil hibah 500,000 lah. Okay, sekarang ni. So, dia nak tahu apa penting hibah. Okay, macam ni cik. Mudah je macam ni. Sekarang ni boleh saya tahu apa komitmen yang tiap-tiap bulan yang husband cik bayar, ataupun cik bayar sekali lah, share. Okay, so dia akan cerita lah. Dulu kalau waktu kita boleh jumpa depan-depan, kan ada yang biasalah saya diajar jugalah. Okay, lukis satu ni komitmen, tulis sini komitmen. Lepas tu buat nak panah. Buat mana? So apa komitmen, air, api, rumah, kereta semua. Setelah sekali koyak kan. Koyak bahagian ni. Koyak yang tengah-tengah ni. So kalau katalah tak ada income sekarang ni, siapa yang akan bayar? Tu mestinya kita nak bagi kerisauan. Tapi dalam Zoom ni saya suka guna konsep melukis je. Saya guna konsep melukis. Macam ni lah. Okay, bayangkan sekarang ni, ni husband cik. Bayangkan ni adalah husband cik. Ni cik. Okay. So sekarang ni, cik berdua ada komitmen. So dia akan cakap lah, apa komitmen? Okay. Komitmen saya ada kereta. Kereta. Lepas tu apa lagi? Rumah. Lepas tu apa lagi? Buku, education anak-anak. Elektrik, api air, lukis mentor ke apa kan. Lukis sebanyak mungkin. Sampai dia rasa macam, oh tengok berat. Peti sejuk ke, mesin basuh ke apa-apa kan. Lukis lah. Okay, bertimbun-timbun. So, okay. Sekarang ni keadaan macam ni. Tapi bayangkan satu hari kan. Sekarang ni berdua. Bayangkan kalau satu hari husband cik tak ada. Okay, husband cik tak ada. So, boleh nampak tak? Sekarang ni cik
cik seorang yang akan angkat semua benda ni. Dan dalam masa yang sama, cik tak tahu anak-anak macam mana kan. Anak-anak mungkin ada yang kecil lagi, baru boleh duduk. Ataupun ada yang tengah berangkat lagi. Kan? Ataupun mungkin boleh jadi waktu cik tengah pregnant. Cik tengah pregnant dan kena cari income barulah untuk ganti suami cik yang dah tak ada ni. Okay. Agak-agak macam mana? Dia akan cerita, oh susah juga kan. Okay. So itu kalau suami cik tak tinggalkan hibah lah. Sebab macam saya beritahu tadi, harta yang banyak 1 juta, kedua SP semua tu, belum tentu dapat dekat encik semua. Belum tentu dapat kecil semua. Dan dalam faraid pun cik hanya dapat 1/8 saja. Dan nak dapat 1/8 pun ambil tempoh yang lama. Adakah cik sanggup untuk gadaikan ataupun yang kata jeopardize cik punya masa depan anak-anak belajar semua benda ni dengan hanya tak nak ambil untuk hibah ni kan. Okay. That's why kalau katalah hibah ni, okay, yang ini saya pun akan relate dengan satu lagi konsep, iaitu panggil income, pembahagian gaji lah, pembahagian gaji kan. Okay. So macam kita kata 100% income, 30% isi rumah, 30% untuk bayar hutang, 5% untuk backup 1 dengan 2, 5% lagi untuk penyucian ni macam contoh bagi zakat, masjid, bagi parents. Okay, so total dia 70. Macam tadi, financial pyramid ni protection, saving, investment, asset. Okay, 100 tolak 70 ada lagi 30%. So 30% ni nak bagi dekat mana? So 30% ni letak dekat protection 10%, saving 10%, asset 10%, investment 10%, asset tak 30%. Okay, yang ni tak bagi 3 kan, 10, 10, 10, protection, saving, investment. Okay, so yang asset ni 30%, rumah dengan kenderaan. Kan? So dia tanya, kalau macam tu 30% ni nak letak ke mana? Okay, letak dekat hutang. Aset yang cik ada sekarang ni, biasanya cik akan beli aset dengan hutang. Cik beli kereta hutang, cik beli rumah hutang, cik beli apa benda pun biasa hutang. Kalau cash takkan jadi komitmen dah sebab cik dah settle. That's why jangan lebih 30%. Ini pembahagian gaji yang ideal lah kalau cik nak ikut. Okay. Dan saya selalu suggest, recommend klien untuk buat monthly expenses, track. Nak tengok average tu berapa. So kalau katalah cik sekarang ni, cik spend hutang, okay, kalau katalah cik tak mampu untuk bayar 10% daripada gaji cik, katalah gaji cik sekarang ni 4,500. Kalau 10% kan, daratnya 10%, lebih kurang 450. Kalau cik tak boleh nak ambil hibah atau medical card yang RM450 total, maksudnya cik ada problem pada sini lah. Cik ada problem pada sini. Maksudnya cik kena kurangkan hutang, kena kurangkan isi rumah. Mungkin cik sepatutnya pakai kereta kecil je, tapi cik pakai MERS contoh. That's why you tak layak, you over expand. Cik mungkin sepatutnya beli rumah yang apartment je, tapi cik beli banglo. Okay, maksudnya cik kena buat adjustment lah dekat expenses. Tapi nak katanya the best pembahagian gaji adalah 10% to 10% untuk ISP itulah. Okay, so relate balik kepada hibah tadi. That's why cik kena allocate 10% daripada gaji untuk hibah. Untuk hibah kena letak 10% kan. Okay. So ni dari segi awareness yang simple lah melukis macam ni kan. Okay, so saya akan beritahu lagi lah. Isa, soalan. Okay. Boleh. Bawah 5% backup tu, 5% apa yang bawah tu? Penyucian. Okay. Thank you. Zakiyah. Penyucian. Okay, so penyucian. So maksudnya zakat lah, zakat sedekah bagi parents masjid 5% lah. So kalau 4,500 sebulan gaji, so should be dalam 225 lah. Tapi sebenarnya boleh je buat lebih lagi, tak ada masalah. Okay, sepatutnya penyucian ni kena tinggikan lah bagi mak ayah kan. Jangan kira sangat. Yang kena kurang ni si rumah dengan hutang. Ini kena kurang lah kan. Okay. So ni cerita pasal hibah. Alright. So dia mungkin macam 50-50 lagi. Okay, saya dapat duit. So saya nak kena buat apa duit kan? 500,000. Sebab orang tak nampak.
Orang tak nampak hibah ni hibah. Apa benda hibah? Okay, then kita cerita lah. Dekat cik prospek tu, kata-kata, cik pernah tak follow ataupun kata mengikuti lah pengurusan pembahagian harta pusaka ke ataupun pengurusan pengebumian jenazah tu kan. Okay. So dapatkan respon kan, sejak tembak tu. So saya kata, okay, selepas berlaku satu kematian, ada 4 proses. Ada 4 proses yang utama lah. 4 stage lah kata. Proses. Stage lebih kurang kot. Okay, pertama, bila berlaku pengebumian, yang pertama sekali adalah nak kena ke bumi lah. Kan? Nak kena ke bumi, maksudnya nak kena mandikan, kafan, solat, lepas tu simpan. Okay, semua benda tu, cik jangan ingat benda tu free. Cik jangan ingat benda tu free. Sebab, mungkin cik rasa free sebab yang meninggal tu bayar khairat kematian masjid lah, ahli khairat masjid. Kalau tak bayar, tak jadi ahli khairat mana-mana pun contoh. Dalam Prudential, untuk khairat kematian memang akan ada 3,000 untuk produk hibah lah. Okay. Khairat kematian 3,000. Sebab apa? Macam kos tadi lah, kos mandikan mayat, gali kubur, keranda, semua benda tu. Bayar. Jangan ingat free. Okay, 3,000. Yang kedua, okay, selesai ke bumi, bila dah ke bumi simpan, waris akan cakap, okay, siapa yang pernah ada, ayah saya ada hutang dengan cik, dengan siapa-siapa, ataupun siapa-siapa yang pernah ada hutang dengan ayah saya, minta untuk datang mesej saya lah, personal. Kan, selepas habis baca talqin semua kan. Okay, maksudnya apa? Maksudnya hutang. Settle hutang. Okay. Settle hutang ni, dia tak termaktub kepada, tak tertakluk kepada individu sahaja tau. Hutang juga bergantung kepada institusi. Individu senang kan, biasanya kalau macam orang tu hutang RM1, RM2 halal lah kan, biasanya lah. Okay. Hutang banyak mungkin ingat. Okay. Institusi, bank, Ion, PTPTN, ETC lah, macam-macam kan. Apa-apa pusat-pusat kredit. Okay. So, pembahagian hutang ni kena diuruskan lah. Okay. Selepas selesai penghulu hutang, macam contoh lah, macam contoh tadi, waktu ke bumi ada 1 juta. Okay. Katalah yang meninggal tu dia memang ada ahli karya masjid, so 3,000 tak boleh bayar lah. Maksudnya dia memang dah pakai duit lain. So tolak hutang, okay, katalah hutang macam cik tadi, cik kata ada apa? Ada kereta. Lagi cik ada apa? Rumah. Lagi kredit. Lagi apa-apalah kan. Apa-apa jenis hutang. Okay. So total berapa? Total katalah 500,000. Tolak. So 1 juta tolak 500,000. So tinggal 500,000 balance. Okay. Lalu stage ketiga pula. Stage 3 adalah wasiat. Okay. Wasiat ni macam mana? Wasiat ni bila kita nak bagi, bila si meninggal, dia pernah dokumenkan satu wasiat kepada ni lah, penerima wasiat kan. Penerima apa? Penyimpan wasiat. Macam bank kan. Contoh, dia buat satu wasiat. Okay, wasiat ni kepada waris yang terhalang ataupun siapa-siapa yang dah nak bagi. Okay, waris yang terhalang ni apa benda? Waris yang terhalang macam contoh, bila dah kita buat faraid, pembahagian faraid, dia waris. Dia mungkin sepupu, anak saudara, tapi dia tak terima. Dia tak terima pembahagian faraid tu. Faham tak? Tak apa, nanti jaga kita. Ataupun sepupu, ataupun bukan daripada waris pun. Contoh dia nak bagi wasiat dekat jiran dia. Contoh dia ni orang tua kan. Anak-anak semua dah besar duduk KL semua. Dia je yang duduk kat kampung. Tapi jiran dia selalu jaga dia. Dia pun wasiatkan kepada jiran dia ni sebahagian daripada harta dia. Tapi dia kata saya nak wasiatkan semua harta saya dekat jiran saya. Jiran saya ni memang dah jaga saya. Anak-anak saya semua ada kat KL, tak jaga saya dah, contoh. Jadi kalau ikutkan pembahagian, walaupun dia kata dia nak bagi semua harta dia dekat jiran dia tu, tak boleh. Sebab wasiat ni maksimum berapa? Siapa tahu? 1/3. 1/3. Maksimum 1/3. Ni tahu dah, tak payah. Okay. Maksimum 1/3 je. Okay, maksudnya kalau ada wasiat,
Kan? Ada wasiat 1/3 daripada baki ni lah. Baki 500,000. So let's say katalah ada kan. Let's say katalah ada dan dia wasiatkan 1/3 dalam 500,000 lebih kurang dalam 160 kan. 160 dah 3, 450. So lebih kurang 160. So tolak lah katalah 500k tolak 160. So dalam 340. Okay, alright. So 340 ni lah yang akan melayakkan pergi ke next stage iaitu faraid. Okay, nampak ada 4 stage. 4 stage ni memang kena ingat lah. Okay, ke bumi, yang kedua bayar hutang, yang ketiga wasiat, yang keempat adalah faraid. Okay, faraid ni. Okay, macam contoh lah. Macam kita ambil contoh tadi, A, B. A ni dengan B ada anak. Okay, katalah ada anak lah. Anak 1, anak 2, anak 3. Alright. Dan A ni pula, dia ada mak dengan ayah lah. Kan? Ibu, ayah. Okay. So katalah daripada harta 1 juta ni yang kena faraid, jadi 340,000 ni lah. Dah tolak-tolak semua kan. Okay. So daripada 340,000 ni dia kena bahagikan kepada ahli waris lah. Okay. So faraid ni macam contoh yang siapa yang dapat? Isteri. Isteri dapat apa? Isteri dapat 1/8 saja daripada 340,000. Okay. Lepas tu ibu, maksudnya mentua yang kepada isteri lah, dapat 1/6. Ayah kepada si A ni lah. Ibu A, ayah A. Dapat 1/6. Okay. So, kalau 1/8 tambah 1/6 tambah 1/6, takkan jadi 1 tau. Ada baki. So, baki baru bagi kepada anak. So, tengoklah anak lelaki perempuan, anak lelaki dapat 2 bahagian je lah kan. So, yang tu kena bahagian ni. Benda ni, faraid ni, kena hafal lah. Kena hafal. So bila hafal dia akan jadi lebih convincing. Bukan kita nak convincingkan saja-saja kan. Dia for the sake of knowledge jugalah. Dan kalau dia tanya, ni kalau katalah dia tak ada ayah, mak je ada. So kalau macam tu cakap dia, kalau tahu cerita, kalau tak tahu cakap dia, okay, kalau macam tu saya kena kira buat semula dekat faraid calculator. Cakaplah saya kena kira semula dekat faraid calculator lah, jangan pandai-pandai pula kan. Yang ni pandai je, last sekali. Kita tak kena kan. Okay. Dan yang ini isteri ni kan, isteri ni 1/8 kalau dia ada anak tau. Kalau dia ada anak. So kalau dia tak ada anak, tanpa anak, tak ada anak berapa? Kalau tak ada anak akan dapat 1/4. Isteri pula tengok tak, tanya pula cik, isteri kincik ada madu ke? Contoh. Guna layak lain sikit kan. Maksudnya ada suami ada isteri lain ke contoh. Kalau kita okey ada lagi 2. Okey, maksudnya dia ni isteri yang ketiga lah. So kalau isteri yang ketiga, setiap isteri akan dapat 1/4. Dan kalau dia isteri 2 dapat 1/16 lah. Kalau dia ada 4 isteri 1/32 setiap seorang. Okey, maksudnya kena tahu lah. Tapi kalau isteri yang ada anak dan isteri seorang adalah 1/8. Okey, so kita buat calculation lah. So calculation yang kita buat 1/8 darab dengan 340 lebih kurang dalam 40 plus kan. 40k plus 1/6 daripada 340 lebih kurang dalam 30 plus. Dia kata dalam 35 lah. 35? Sekejap. 8 darab 34. Okay. 50. 50k plus. Ayah pun dapat 50k plus lah. Kan? Betul kan? Betul tak? Kan? 6 darab 50, 300 kan? Lebih kurang tu. 8 darab 40, 320. Lebih kurang. Alright. So, baki katalah 340 tolak dengan 140. So, ada lagi baki 200. So, 200 sekian lah yang akan dibahagikan kepada anak-anak. Okay, sekarang ni macam dia dah nampak sikit dah apa kegunaan duit kan. Macam kita cerita tadi, nak faraid ni lama. Nak sampai ke faraid ni lama. So, kita cakap dia ada sebenarnya faraid ni, dia ada satu bypass yang tak perlukan faraid. Apa? Nama dia muafakat. Maksudnya, kalau katalah mentua kan, ibu ayah ni kata, okay, tak apalah, dah ada 340,
korang pun anak ramai, duduk je lah, ambil lah ni, tak payah nak bagi-bagi. Semua ahli waris bersepakat untuk tak bahagikan lah. Maksudnya memang bersepakat. Tak ada dah apa-apa argument. Then dia boleh bypass, tak perlu faraid. Dia ada kat sini. Tapi itulah kan. Kalau biasanya gelap mata juga, mak ayah tiba-tiba dah tak kerja kan. Biasanya retirement kan. 50,000 datang tiba-tiba. Mesti rasa macam nak juga. Okay. Tu yang berlaku kepada banyak benda lah. Semoga kita terelak dari benda macam ni lah kan. Okay. So, dia dah nampak dah. Okay, sekarang isteri cik prospeknya dah nampak dah. Dia akan 40,000. So, sekarang kita nak relate kepada kes benar. Okay. Kita relate kepada sekarang ni. Kita tanya dia, okay, macam cik ada rumah? Dia tanya dia, cik ada rumah? Okay, so dia akan kata, okay, rumah. Ada. Okay, rumah. Rumah tu rumah atas nama cik seorang ke, husband ke share? Dia kata share. Okay, alright, share. Rumah tu boleh tahu tak harga berapa? Beli kat mana? Ya. Okay, dia ceritalah. Okay, beli kat sekian, harga sekian. Okay, dia kata betul harga RM5,000. RM5,000. Okay. Bila rumah share, dia akan jatuh pada status harta sepencarian lah. Status pencarian. Okay, bila meninggal, separuh daripada rumah ni adalah milik isteri, separuh pada rumah ni milik suami lah. Okay. Dia kata macam kan. Alright. So kalau kita kata rumah 500,000, rumah 500,000 kan. 250,000 bahagian isteri, 250,000 bahagian suami lah. Okay, bahagian isteri dan 250,000 ni, okay, settle. Tak kacau lah sebab memang dah clear. The issue is sini, bahagian suami. Alright. Kalau kita tengok rumah kan, rumah kalau katalah nak kena bahagikan rumah, susah lah kan. Kalau macam contoh sebidang tanah katalah dekat tanah nanti salah kat mana, tanah merah kan, contoh kan, tanah merah, nama tak boleh kantal. Serius. Kalau katalah rumah ni, kalau tanah ni, kalau jadi apa isu kita boleh pecah lot kan tanah boleh pecah lot kan, 1/6 ambil kan, lebih kami satu. Tapi kalau rumah nak bagi macam mana? Takkan kita nak bagi bilik air kan dekat mak ayah ataupun dapur. Lapar tu rumah kan bagi dapur. Okey, jadi rumah tak boleh nak pecah tanah. Nak pecah rumah. Rumah. Tak boleh nak pecah dah lah. Okey. Jadi daripada bahagian 250,000 ni kena bagikan ikut faraid lah. Okey, bagi ikut faraid. So bagilah 1/8 isteri, 1/6 suami pula, ayah. 1/6 ibu. Baki anak punya. Alright. Kalau dapat mertua yang baik hati, dia akan kata, okey, tak apalah, hampa dah duduk sini lama, hampa ada anak 2-3 orang ni, kan. Duduklah sini. Tak payah kali duduk pindah, kata, duduk di sini. Tapi kalau katalah yang jenis nak duit, kan, sebab 1/6 daripada 250,000 is quite big, kan. Berapa? 100 atau lebih kurang dalam 40,000 boleh, 40,000 lebih. Tak, 4 darab 40 darab 6, 240. Itulah biar 40,000 lebih. Agak banyaklah 40,000 lebih ni. So dia akan kata, contoh mentua kata, mentua je nak duit kan, kata, takkan hampa duduk sini kot, bayar je kat mak kata. Mak nak juga 40,000, ayah nak juga 40,000, takkan duduk saja. Ni rumah-rumah anak kami yang laki seorang tu je. Contoh kan, orang Kedah lah. Okay, so dia kata dia nak duit tu. Nak tak nak, kalau isteri pergi file pun, pergi file mahkamah semua, memang hak dia orang, memang hak mak dan ayah, sebab memang ada bahagian dia orang 1/6 dari rumah ni. Memang tak boleh. So sama ada isteri yang bayar ataupun ayah dan ibu yang bayar. So kita tengok kepada rumah ni, siapa yang nak duduk kat dalam rumah ni. Rumah ni diduduki oleh A, B dan anak-anak. Kan? Kalau katalah rumah ni kena lelong sekalipun, mak dengan ayah, mentua ni, dah ada dah rumah lain kat kampung. Tak kalut pun sebenarnya. Tapi dia nak juga duit ni. Point ni dia nak juga duit ni. So sebagai isteri yang kehilangan suami, anak-anak sedang membesar,
simpanan pun tak berapa ada. Apa lagi kita nak bagi kan? Jadi isteri ni kita kena, sebagai seorang isteri, cik kena sediakan hibah lah. Okay, macam contoh cik buat hibah 500,000 tadi kan. 500,000. 500,000 ni memang akan dapat kat cik 100%. So 500,000 ni cik tolak lah, bagilah dekat mak. Okay, mak kata tadi nak 40,000, ayah kata nak 40,000, so ambil lah 80,000 lebih ni, ambil lah kami bagi lebih sikit 90k dekat mak ayah. Okay, lepas ni okay, tak apa kira raya boleh main wah. Okay, 410k, the rest settle baki dia. Alright, so kalau ada hibah kan, tapi kalau katalah mak dengan ayah ni berkeras nak juga rumah ni, tu hibah kalau kedah tadi mak dengan ayah tiba-tiba nak juga rumah ni, sebab dia kata rumah ni memang rumah sentimental, rumah waktu diorang kecil apa semua benda kan. Okay, so kalau macam tu isteri kena cakap elok kat mak tua, kata okay, kalau macam tu tak apalah mak kalau mak duduk kat sini kami boleh pindah, tapi dengan syarat mak bayarlah bahagian saya ni, bayarlah bahagian saya ni 250,000 ni tambah dengan 1/8 ni tambah dengan baki anak-anak ni, boleh? Kalau mak boleh buat macam tu, tak apalah, duduklah kami gunalah nanti 250,000 ni tambah dengan duit 1/8 daripada ni lebih kurang dalam 30k plus, tambah dengan duit baki anak-anak punya ni, tambah dengan hibah yang dia dapat 500,000 ni, sebab nanti kami buatlah banglo lain. Cakap banglo lain. Tak, maksudnya tak adalah pertikaian tu. Tak ada pertikaian, maksudnya okey, nak sekarang ni nak apa? Apa nak settle. So that's why tadi sebelum kita nak pergi ke faraid, kalau katalah mak dengan ayah tak ada masalah untuk muafakat, kata duduk je dekat rumah ni tak ada masalah, then that's it, duduk. Okey, clear pasal rumah. Ini rumah yang kita cakap pasal hibah yang secara general lah, tapi sebelum nak bagi ke faraid ni kan ada lagi pasal hutang kan. Tadi kan meninggal ke bumi bayar hutang, wasiat dengan faraid. Faraid lah sekali dah sebenarnya. Tapi sebelum tu hutang. So hutang tu dia ada satu lagi berkait dengan MRTT MLTT. Okey. MRTT MLTT. Okey. So saya ceritalah basic. MRTT maksud dia mortgage reduce term takaful. Lagi mortgage level term takaful. Okey, MRTT tempoh pajak gadai kan? Guys, pajak gadai bertempoh berkurang takaful, tak? Tempoh mereka kata berkurang lah, reduce term. Yang satu lagi level term. Orang ada level sengaja tak tahu benda. Okey, level term. Okey, MLTT ni apa yang kita provide sebagai ejen takaful, daripada takaful adalah MLTT lah. Okey, so kita akan cerita sikit apa beza dia. Sebab kita nak bagi gambaran. Sebab nak bayar hutang kan. Okey, let's say katalah cik sekarang ni cik beli rumah 500,000 kan. 500,000. Okey, cik beli rumah 500,000. Okey. Saya kata. Ya, cantik. Sinilah. Okey. Rumah 500,000. Cik buat pinjam. Okay, sekarang ni cik 2 tahun umur. So dia katalah sekarang ni umur saya 30 tahun. Buat loan sampai 60 tahun lah, 30 tahun. Maksudnya kosong 30. Maksudnya years old. Yang ni years. Okey. So katalah ni hutang hutang dengan bank supposedly akan berkurang lah. Yang warna hitam ni supposedly akan berkurang 30 tahun. Tapi MRTT, cik kena hati-hatilah. Maksudnya cik kena baca polisi yang cik ambil MRTT tu. Ada kemungkinan dia tak cover full 30 tahun ni. Dia mungkin cover 20 tahun je. Okey. Dia mungkin cover 20 tahun ataupun 25 tahun. Saya katalah dia cover 20 tahun. Okey. 20 tahun. Maksudnya 20 tambah 50, 50 tahun. So sini 20 tahun lah. Okay. So let's say katalah pada waktu 20 tahun ni husband meninggal. Okay. Husband meninggal. So bila husband meninggal, saya rasa MRTT ni akan cover berapa? So dia kata, oh kalau tengok graf ni kosong lah. Sebab dah kosong kan. Tapi kalau hutang dengan bank pada waktu ni agak-agak berapa? So kalau katalah pada waktu ni ada 100k. So 100k ni
kena bayar pada bank. Kena bayar pada bank. This is the gap yang you, that's why reduce them. Okay, kalau kata tak apa, itu je. Okay. There's the gap yang you kena cari pakai duit you sendiri. And kalau you tak ada hibah 500,000 ni, you jual apa-apa yang you ada. Kan? Okay. Tapi kalau you ada hibah 500,000 ni, then tadi dah bagi kat mentua kan 410. Okay. Ni tolak 1,000 lagi untuk settlekan rumah. Tu kalau ambil hibah lah. Okay. Tapi kalau you ambil MLTT, sebab kalau katalah cik tak beli rumah lagi, apa yang kita boleh provide dengan takaful ni ialah MLTT. Okay. Rumah 500,000 kosong 30 60 kosong 30 tahun. Ni years old, ni years. Okay, alright. Hutang macam biasalah kan. 50 dalam tempoh 30 tahun akan habis hutang. Tapi apa yang kita akan cover adalah level. Let's say benda yang sama juga berlaku kepada husband. Umur 20 meninggal. Hutang dengan bank ada berapa? Hutang dengan bank sama juga 1,000 contoh. Tapi berapa yang cik akan dapat? Cik akan dapat cash 400,000. Akan dapat cash 400,000. So, kita tanya dia, mana lagi untung? Kan? So, dapat cash ni. Okay. Okay, sebenarnya macam ni. 45 Muhammad. Takut. Okay. 400,000. Okay, 400,000. So, 400,000 adalah cash yang cik akan dapat. Okay. Dan ini kalau katalah kita nak cerita pasal cash yang cik dapat lah. Kan? Okay. Kalau kita nak cerita pasal benda lain, macam contoh. Kita nak kata, biasanya kalau ejen yang buat rumah ni, biasanya dia akan suggest untuk ambil MRTT. Sebab apa? Sebab memang biasanya ejen hartanah dia adalah developer punya perjanjian dengan bank sekian-sekian punya benda, dan dia kata MRTT ni lagi rendah bayaran bulanan dia. Yes, kita akan kata betul, rendah sebab apa? Kita tengoklah coverage term pun 20 tahun. That's why rendah. Tapi kalau you expect dia akan cover 30 tahun, agak-agak sama tak dengan MLTP? Lebih kurang. Supposedly lebih kurang. So tak ada isu harga pun sebenarnya. Dan in fact kalau you nak compare apple to apple, benefit dia dari segi apa yang you akan dapat, sebenarnya MLT tu lebih banyak lah. Walaupun MLT memang kata banyak urusan sikit lah. Kan? You kena settlekan sendiri semua benda. Apa yang tu kemudian kita. Tapi sekarang ni kita nak compare antara MLT dan MLT. Dan kalau katalah you ambil, kalau kata cik ambil waiver bagi contoh, katalah pada umur 10 tahun pun ambil waiver untuk rumah pun, untuk hibah pun tak payah bayar lah. Dan the rest you akan dapat apa? Kalau katalah selepas ni kita kata 10 tahun ni kena CI, dah tak payah bayar hibah. Lepas tu meninggal pula umur sijil 20 tahun, dapat pula full kan. So benda tu lagi menguntungkan lah. Dan kalau katalah kena kat sini CI, dapat pula kasih protector kan, kasih shield punya benefit kat sini contoh. Memang sangat banyak benefit. Okay, tu dari segi pembahagian lah, pembahagian MLTT dengan MRTT. So kalau dari segi aplikasinya, MRTT takaful rumah tu dia akan bayar direct kepada bank lah, tak melalui you. Tapi kalau cik nak ambil MLTT, takaful atau hibah tu takaful akan bayar kepada penerima hibah tu. Penerima hibah tu bertanggungjawab untuk bayar kepada bank hutang. So basically MLTT ni adalah hibah lah kan. Sebab hibah yang kita biasa praktikkan takaful sampai penama, sekarang ni kita buat takaful penama tambah sikit bank belakang untuk bayar hutang. Untuk aplikasi untuk bayar rumah. Sama juga kalau macam katalah cik beli kereta, ya, cik beli kereta. Kereta tajam ni. Katalah cik beli kereta. Okay, beli kereta. Okay. Kereta ni, katalah kereta ni 100,000. Kereta 100,000. Cik beli tahun 2021. Kan, cik bayar. Lepas tu selepas dah 2025 bagi contoh. Sekejap Ada yang kat tangan.
2025 market value kereta ni katalah 40k. Tapi hutang dengan hutang dengan bank katalah 50k. Dan kalau cik buat takaful kereta biasanya akan cover mengikut market value. So kalau kata cik buat takaful kereta, tak kisah apa-apa syarikat pun, so dia akan cover 40,000 ni je kepada bank. Masih lagi ada gap 10k. So 10k ni cik kena keluarkan saving lah. Kalau tak kereta terlalu. Simple lah, betul kan? Okay, ni dari segi pengurusan harta pusaka bayar hutang kan. So nak sambung macam mana lagi kan? Okay, antara benda yang kena remind lah kan. Antara benda yang kena remind kepada klien untuk hibah ni, dia ada macam kata satu macam saya cerita dia kita kena ambil term tu lebih lama daripada jangka hidup. Term tu kena lebih lama daripada jangka hidup. Lepas tu apa tadi? Terlupa pula point dia. Tapi satu lagi yang saya nak cerita pasal sum at risk. Pernah tahu sum at risk? Konsep sum at risk. Tapi saya tak pastilah warisan plus ni dia sum at risk ke tak. Ada siapa boleh tolong? Okey. Dia kalau macam tak dengar. Tak dengar. Okey. Okey, tak apa, saya cerita dulu. Sebab dia ada cash value kan. Okey, cash value kan. Okey. Kalau Pru BSN warisan dia guna konsep sum at risk ni. Tapi yang warisan plus ni saya tak pasti. Okey. Sum at risk ni apa benda? Macam ni. Katalah husband ambil hibah 500k. Sebulan dia bayar 200 monthly. So dalam 2,400 lah setahun. Kan? Setahun. Per year. So kalau 10 tahun dah dia bayar 24,000. Okay. Jadi kalau kita katakan dengan 24,000 ni cash value dia let's say 50% daripada apa yang dibayar. So adalah 12k. Okay. So ni RM lah. RM. Cash value ni dia akan makin lama makin naik tau. Value lah. Tapi last kali dia akan macam drop sikit sebab dia akan nak cover apa yang kita bayar tu lah. Sebab cost insurance kan makin lama makin naik. Okay. Kosong. Katalah sini 70 lah. Okay. Let's say dia ambil pada umur 30. Dia ambil pada umur 30 tahun. 30 tahun. So selepas 10 tahun, maksudnya pada umur 40, dia meninggal. Okay, dia meninggal. So dekat sini katalah ada cash value 12k. Kan? Hibah yang dia ambil ni 500k. Okay. So kalau menggunakan konsep sum at risk, maksudnya Prudential akan bayar the balance lah. Akan bayar 488. Yang ini adalah 100% pure hibah. Tambah dengan 12k untuk cukupkan 500k. Tapi kalau tak guna konsep sum at risk, maksudnya 500k adalah pure hibah tambah dengan 12k. Itu je lah beza dia. Okay. So, katalah dia guna konsep sum at risk. Ini sebab saya refer kepada Pru BSN warisan sebelum plus lah. Okay, dia guna konsep tu. So, 488. Ini adalah pure hibah. Yang ni yang akan digunakan untuk bayar hutang tadi. Bayar hutang benda. Yang 12k, yang cash value ni, yang ni kena bahagikan ikut faraid. Tak kisahlah. Katalah cash value ni dah jadi 1,000 ke kan. 100,000 tu tetap cash value si mati. Maksudnya cash value kita tahu kan, kita faham kan cash value ni. Konsep dia macam mana? Konsep cash value ni tabung, klien bayar sini, macam cik bayar kat sini, saya bayar kat sini, semua klien yang cik kenal bayar kat sini. Okay. A, B, C, D. So katalah siapa yang terima musibah semua, so Pru BSN sebagai pemegang amanah tabung ni dia akan distribute lah siapa yang kena. Okay. Dan dalam masa sama tabung ni kita akan invest.
Sebab kita antara sebab nak invest untuk sustain dana lah dalam ni, sebab tabung yang dalam banyak-banyak ni setiap masa ada orang claim, so dia akan makin berkurang. So kita akan invest untuk sustain dana dalam tabung. So bila mana ada investment, so dua benda yang tak akan dapat lari adalah rugi untung. Okay. Kalau rugi macam mana? So rugi, biasanya saya akan cakap sama ada Prudential akan cover guna balance yang ada ataupun kena tambah, klien kena tambah sumbangan bulanan. Sebab apa? Sebab kita ambil takaful ni, kita adalah konsep sharing of risk, berkongsi risiko. Rugi sama-sama, untung sama-sama. Okay. Tapi by past performance, alhamdulillah, kita dalam kategori untung. Okay. So bila ada untung, depends pada produk lah kan. Ada yang bagi 80-20, ada yang bagi 50-50. So kita katakan 50-50. 50% dapat balik kepada klien. 50% dapat balik kepada klien lah. Dan 50% lagi untuk operate lah. Okay. So yang 50% yang dapat every year ni, sebab pembahagian ni dia akan bagi by every year. So katalah yang ini setahun dia dapat 1K. Yang ni setahun dapat 1.5K. So yang ni lah yang terkumpul setiap tahun. Yang kata sampai 10 tahun tadi yang jadi 12K tadi tu. Darat 10 tahun jadi 12K. Macam husband tadi lah dapat 12K. Yang contoh yang ni dapat 12K ni. So 12K ni adalah harta hidup ni kan. Kan dia dapat waktu dia hidup. So 12K yang dia dapat tu kena bagikan ke faraid lah. Tak boleh lah nak bagi ke hibah. Tu juga pasal hibah. Ada soalan yang cakap ni? Sorry aku macam ni sikit. Okay, saya cerita. Faham. Baru 9.30. Okay. Boleh habis awal kelas kita ni. Okay. Apa ni ya? Tengok apa, takut ada benda saya tak share. Ada slide sebelum ni, yang tadi tak? Yang sebelum tabung ni. Sebelum Yang tabung waktu... ni. Yang ni kan? Ya. Okay. Sekejap nak tengok. Gambar semua saya save lah. Sekejap. Kalau hibah boleh dengan target market. Target market. Okay. Faham. Okay. 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 So target market hibah ni macam yang saya cerita dekat sini. Okay. Dekat sini kan. Target market hibah ni semua orang. Sebab kita boleh jadi kita ni bekerja kan. Kita ni bekerja sebab kita nak menyara benda ni. Macam contoh si A dia bekerja, mungkin dia takut kalau dia meninggal macam mana dengan family dia. Maksud dia berkait dengan life protection. Ada yang bekerja takutlah nanti kalau aku sakit tak ada duit ataupun aku sakit, siapa yang nak bagi pampasan dekat aku kan. So berkait dengan medical. Dia bekerja sebab apa? Dia nak bersara dengan hidup senang. So tapi nak katanya hibah tadi dekat sini. Tu target market semua lah. Presentation saya tadi buat, handling objection. Okay, ni yang saya cakap tadi lupa. sorry. Okay. Hibah, dia punya rule of thumb. Kan? Rule of thumb berapa kan? Rule of thumb ni boleh praktik untuk policy review lah. Okay. First kali untuk hibah atau basic sum covered letak 10K annual income. 10K annual income. Untuk critical illness letak 5 kali annual income. Annual income tau, bukan gaji. Beza dia, gaji lah. Ujung minggu, ujung bulan dapat, setengah bulan dapat. Tapi kalau annual income mungkin dia kerja gaji dia 1,700 tapi dia jadi pengedar makanan sekian-sekian dapat lagi 3,000. So total jadi 5,000. So 5,000 tu yang kita kira sebagai annual income. Lepas tu medical card. Medical card ni kalau ikutkan ni saya 1 dengan 2 saya ikut Dr. Sanjay kan. Dr. Sanjay tak cerita pasal medical card. Tapi saya buat sendirilah. Macam letak minimum kena ambil 200K annually ataupun lebih baik ambil yang 1 juta. So kalau kata macam anugerah plus kan,
kan biasa 200k, 300k. Masuk sekali medic booster. So you can boost you punya coverage lah. Barulah fikir pasal commission semua. Okay. Masukkan sekali medic booster. So 3 benda ni lah item yang untuk kita nak buat policy review untuk annual income. Okay, so mungkin sebelum point last kot Okay, sebelum nak buat quotation kan, saya akan biasanya lepas habis buat ibah, saya akan masuk sikit pasal critical illness punya presentation sikit lah. Okay, boleh kan? Critical illness. Okay, critical illness ni saya akan guna satu simple konsep. Itu konsep number 4. Siapa yang pernah tengok Dr. Sanjay punya presentation mesti tahu benda ni. Okay. Dia kata setiap orang daripada kita ni tak terlepas daripada 4 stage. Bukan 4 stage lah, 4 level kehidupan. Okay. 4 level. Yang paling rendah adalah level charity. Yang atas sikit level poor. Yang atas sikit adalah level comfortable, selesa. Dia bagi ni father's presentation. Comfortable dan satu lagi luxury. Okay. Kita cerita kat dia. Okay. Cik tahu kita sekarang ni kita ada 4 lah. Dan mana-mana pun cik boleh tengok. Generally kita boleh bagi pada 4 dia. Luxury orang yang makan tak habis, minum tak sudah. Maksudnya orang memang sangat banyak hartanya. Okay. Comfortable adalah, saya tak tahu lah cik macam mana, tapi kalau saya letak diri saya sebagai orang yang comfortable. Maksudnya kalau saya tak pergi kerja sehari okey, sebulan mungkin okey, setahun dah risau sikit. Okay. Maksudnya saya agak stabil, alhamdulillah. Poor, orang yang cash pagi makan pagi, cash petang makan petang. Charity, orang yang memang hidup susah. Even though kalau dia bekerja pun masih belum dapat tampung keseluruhan hidupnya. It is charity. So kita tanya dia. Okay, sekarang ni cik rasa cik ada dekat mana? So most likely lah. Tak tahu berapa persen kan. 95% ke kan. Dia akan kata dekat comfortable. Even though orang kaya pun dia tak akan kata saya luxury. Dia akan rendah diri, dia akan letak dekat comfortable. Okay. So kita akan tanya dia. Cik letak diri cik dekat comfortable sebab apa? Dia akan kata lah, saya rasa saya okey kot. Kalau kata saya tak pergi kerja sebulan okey lagi, masih lagi dapat gaji semua kan. Okay, sebenarnya betul lah apa yang cik cakap tu betul. Dan sebenarnya kualiti hidup kita ni bergantung kepada 3 benda. Basic thing of life, 3 benda. Iaitu food, shelter dengan clothes. Ini dalam Dr. Sanjay dia cerita lah. 3 benda ni. Orang kaya, makanan dia terjaga. Makan black caviar, benda mahal, rumah besar, pakaian, tak cakap baju Burberry saja. Okay, tapi orang yang charity, macam mana? Makanan dia mungkin tak cukup. Baju pun dia ulang seminggu, baju yang sama. Shelter pun mungkin bawah jambatan, contoh. Kan? Jadi, ni adalah basic things lah, quality of life lah kan. So benda ni sebenarnya ditentukan oleh income. So katalah cik kata sekarang ni cik ada dekat comfortable sebab cik ada income. Katalah cik tak ada income, so macam mana? So boleh jadi cik akan jatuh tergolek dekat poor, ataupun cik boleh jatuh lagi dekat charity. Cik mungkin ada dekat sini. That's why bila mana you tak boleh bekerja untuk duit, you perlukan duit untuk bekerja. Kan? Jadi you perlukan satu benda, you perlukan satu pump kat sini. Perlukan satu pump. Ini ayat Dr. Sanjay dalam bahasa Melayu. You perlukan satu pump supaya you boleh letak dekat comfortable atau mungkin letak kat luxury. So pump ni lah yang kita katakan sebagai income protection. Income protection. Okay, so income protection ni berapa banyak yang you nak buat? You tak tahu berapa banyak yang buat. Tapi the best is 5 years. 5 years annual income. Sebab apa? Dalam masa siapa cantik ni? Yang cantik ni. Okey. Dalam masa Nizam ni. Rotan. Okey. So katalah tak boleh nak bekerja. So duit tak akan bekerja untuk kita lah. Okay. So katalah macam contoh katalah dalam banyak critical illness,
Betul, kanser kan. Okay, kanser berapa lama yang nak kena ambil masa untuk recover? Okay, katalah ambil masa untuk 3 tahun. Okay. Kalau katalah government staff kan, selepas 6 bulan tak bekerja, dia kira unpaid leave tau. Kalau government, selepas tahun tak bekerja, ada termination of risk. Termination of risk of termination. Kena buang kerja lah. Termination. Ada risiko. Okay. So, kalau macam ni, bayangkan, start daripada 6 bulan ni, sampai kena habis 3 tahun ni, cik tak ada income dah. Cik tak ada income. So, macam mana dengan monthly expenses cik? Kan? Sebab bila cik sakit je, income akan jatuh. Tapi cik punya expenses akan naik. Expenses. Sebab apa? Sebab naik. Macam contoh, benda-benda yang berkaitan dengan suplemen ataupun nak beli katil ke kan, ataupun nak wheelchair, nak guna diapers, semua benda tu tak cover medical card lah. Semua tu tak cover medical card. That's why saya selalu pesan dekat klien, kita cakap dekat klien tu dengan ayat ni. That's why saya selalu pesan dekat klien lain untuk utamakan ambil income protection ni berbanding medical card. Okay. Sebab medical card ni, even though you ada 1 juta, 1 juta tu tak boleh buat you beli beras. You kena utamakan ni lah, sebab you lagi lama duduk dekat hospital ke lagi lama duduk dekat rumah. Kan? Kalau you paling lama dekat hospital mungkin dalam 2 minggu, sebulan. Tapi pagi tu you kena duduk kat rumah. Kan? Yang kita kena cakap dia, okay, once you dah tak ada income dekat sini, let's say you kena cancer dan you kena bedridden. Okay, you kena bedridden. Alright? Bila you kena bedridden, orang terdekat you akan dalam dilema. You memang tak boleh buat apa-apa tak. You dah macam dah kat situ lah. Okay. Orang yang dekat dengan you adalah orang yang paling dilema. Contoh isteri you. Ni prospek lain lah. Macam contoh isteri you. Isteri you akan dilema sebab apa? You sekarang tak ada income. So kalau dia tak pergi kerja, siapa yang akan cari income untuk you? Itu pertama. Yang kedua, kalau dia jaga you, kalau dia pergi keluar cari duit, siapa akan jaga you sekarang? So dia kena pertimbangkan nak jaga you yang bedridden ni ke ataupun nak cari income kat luar untuk tanggung satu keluarga. Tapi ramai yang biasanya pilih untuk jaga suami lah, sanggup untuk tarik income. That's why you kena prepare. Sebab you kena prepare sebab benda macam ni. That's why kita tengok, bukan nak cakap siapa-siapa, kita tengok dekat paper, tengok dekat kedai makan, memang ada orang yang datang minta bantuan dengan kita. Minta bantuan, dan ada yang minta dengan zakat semua. Boleh, tak ada masalah, boleh minta. Cuma benda tu akan lambat lah. Dan kenapa you sendiri plan untuk bersusah-susah sedangkan you mampu untuk ambil income protection. Income protection tak mahal je. Kalau tambah ni semua dalam 5 tahun gaji ni lebih kurang dalam 200 je. Kalau cik pun gaji banyak, 400.5. Why not you ambil je terus? Kan? That's why bila kita dah buat quotation barulah kita akan nego lah, maksudnya dia macam dia kata banyak sangat kata 400 untuk satu plan yang ada hibah 10 tahun gaji dengan income protection 5 tahun. Mungkin kita boleh kurangkan lah. Okay, kita akan kata okay, kalau nak kurangkan 10 tahun macam ni lah cik, 10 tahun ni ideal amount lah kan. Macam kita nak kata berapa banyak gelas air yang cik minum. Orang akan kata dalam 8 ke 10 gelas sehari. Ini ayat atas saja kata 8 ke 10 gelas sehari. Tapi kalau katalah cik berada dekat gurun Sahara kan, ataupun gurun apa-apa kan, mungkin cik perlukan 10 ke 15 gelas sebab haus kan, di situ panas dan haus. Tapi kalau katalah cik duduk dekat Alaska, Antartika, cik agak-agak akan minum 8 ke 10 gelas ke akan minum lagi kurang, mungkin 4 gelas sehari dah cukup, mungkin 8 gelas sehari dah cukup. Sama juga dalam konsep hibah. 10 adalah general. Tapi bergantung kepada cik sekarang ni bujang, masih belum ada banyak komitmen. So katalah cik nak buat untuk 8 tahun dulu atau 7 tahun dulu, then that's okay. Tak ada masalah. Sebab kena dengan cik sekarang ni. Tapi kalau cik sekarang ni dah ada komitmen macam-macam, kalau cik tak ada susah keluarga cik, then saya suggest 10 ni minimum. Okay, sama juga lah dengan kecil-kecil sendiri pun kita akan cakap 5 tahun ni untuk
5 tahun, kenapa kita tak 5 tahun? Sebab mana-mana penyakit kritikal biasanya dia akan ambil masa 5 tahun untuk sembuh lah. Kalau tak lebih 5 tahun, kalau lebih 5 tahun sebenarnya mungkin penyakit tu permanent lah. Kita boleh kata macam tu. Ya, macam tu, kanser ke ataupun apa-apa lah kan. So mungkin ambil stroke ke, mungkin yang reversible stroke lah. 2-3 tahun untuk sembuh. So kalau kita ambil 5 tahun gaji ni, maksudnya cik tak perlu risau. Kalau katalah hari ni cik dah kena penyakit apa-apa kan. Cik kena buang kerja ke, apa-apa ke, cik dah tak perlu risau 5 tahun akan datang. Gaji cik sama macam cik duduk kan. Tu nak cerita pasal annual income. Okay, last. Pasal TPD, saya tak cerita pasal TPD. Ni cara saya explain TPD. TPD kalau kita baca dalam clause tu memang ada ayat-ayat lah. Tapi yang ni trainer prudential lah. Masa saya pergi WME kot. Ingat, tapi masa tahun 1 punya course, dia cerita TPD simply macam ni. TPD kan, dia dibahagikan mengikut dua tarifan. Satu, kehilangan anggota. Satu lagi, kegagalan disebabkan aktiviti lah. Anggota dan aktiviti. Okay, dua benda. Alright, anggota apa? Anggota hilang 2 daripada 6 anggota. Simply macam ni lah. Macam kita nak cerita pasal TPD kan. Kalau kita bagi ayat yang tak boleh bekerja sampai 60 tahun apa semua, tu boleh aku tahu kan. Tapi saya suka cerita macam ni lah. Kata hilang 2 daripada 6 anggota, which is mata 1, 2, pergelangan tangan 3, 4, pergelangan tangan ke atas tau. Maksudnya kalau hilang jari akan masuk dalam accident punya rider. Okay. Buku lali kiri, buku lali kanan. Buku lali ke atas. So hilang 2 daripada 6. Maksudnya kalau katalah accident, then terputus. Putus siku, putus lutut. Dah kira TPD dah. Okay. Itu daripada segi aktiviti anggota lah. Dan yang kedua adalah dari segi aktiviti. Aktiviti ni 3 daripada 6. Okay, yang ni hafal 3 daripada 6. Apa aktiviti yang tak boleh buat tu? Pertama, makan minum. Makan minum, tak boleh. Korang kena suap. Yang kedua, nak guna toilet. Untuk panggil washing lah. Tak boleh. Yang ketiga, continence. Continence ni kalau duduk saja dekat kursi, basah kain, basah seluar. Okay, tak boleh tahan. Yang keempat, tak boleh dressing. Tak boleh pakai baju sendiri. Kena orang pakaikan. Yang kelima, tak boleh transfer. Transfer ni contoh duduk ke berdiri, baring ke duduk, tak boleh. Kena ada orang tarik. Kena pimpin dia. Lepas tu yang keenam adalah mobility. Mobility ni tak boleh gerak dari point A ke point B. Okay. So kalau dia kata, kalau saya accident, macam mana? Saya accident 6 bulan. 6 ni saya tak boleh buat. Makan kena suap, orang kena mandikan, kencing saya tak boleh. Okay. Accident TPD ke tak? Ke tak? Okay. Kita kena jelas maksud TPD. TPD maksudnya total and permanent disability. Okay. Okay, dia kata betul 6. Tapi untuk aktiviti, dia kena 6 bulan konsekutif. Berturut-turut. Sebab apa? Kalau tak ada konsekutif ni, dia tak kira sebagai permanent. Dia adalah temporary disability. Sama juga kalau macam accident ni. Accident 5 jari, tak ada. 5 jari putus. So dia bukan total disability. Dia adalah partial disability. Sebahagian saja. Total adalah 6 anggota utama ni. That's why kalau you tengok dalam table yang pampasan accidental protected plus tu yang ada persen-persen banyak tu, untuk semua ni dia akan kira 100%. Sebab dia kira sebagai total lah. Okay, ni tak refund untuk TPD secara ringkas. Kalau nak baca yang apa, yang tak boleh bekerja 16 tahun, 17 tahun apa, dalam tu kan, clause tu pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh, kalau biasa dengan tu, biasa kan. Tapi saya lagi suka cerita pasal ni lah. Okay, itu juga untuk kelas. Sah, nak tanya. Aha. Kalau untuk aktiviti tu 6 month konsekutif tu kan? Aha. Kalau dia nak buat claim, adakah kena tunggu 6 bulan dulu baru claim akan masuk ke macam mana ke? 6, yang saya faham 6 bulan, kena tunggu 6 bulan baru boleh claim. Oh, okey. Dia sama macam tak, dia macam tak sama macam tak habis waiting period. Tak habis waiting period tak boleh claim kan? Tidak. Okey. Terima kasih. Gambar semua ni saya dah save.
Kalau nanti saya share dekat dalam group lah. Basically benda itulah yang saya cerita.